Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Talha radhiyallahu anhu, أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Talha radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yawm Badr ب24 رجلا من صناديد قريش. Kata Abu Talha, Nabi SAW memerintahkan supaya dilempar 25 bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang batu yang seumpama telaga yang menjijikkan di badan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Abu Talha nak cerita kejadian yang berlaku selepas tamatnya perang Badar.
Bila selesai perang Badar, Islam menang. Selepas 3 hari, apabila Islam menang, segala bangkai musuh yang mati di dalam perang Badar itu, Nabi SAW perintahkan supaya dilempar dalam satu lubang. Dalam satu riwayat hadis dia sebut qalib, lubang besar yang seumpama telaga. Dilempar 24 bangkai orang kafir Quraisy yang mati di dalam perang Badar. Selepas 3 hari, kata hadis itu, summa qama ala syafatir raki, Nabi SAW berdiri di tepi lubang itu, lubang yang menjadi tempat dilempar musuh-musuh, bangkai-bangkai musuh yang mati dalam perang Badar. Nabi berdiri di tepi lubang itu. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi berdiri, Nabi panggil nama mereka ni satu-satu, nama mereka sekali dengan bin bapa mereka. Kalau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang Nabi SAW, satu hari tengah sembahyang di tepi Kaabah, tiba-tiba di kalangan pembesar Quraisy ni duk cabar-mencabar di antara sama-sama mereka. Hak seorang tu kata, siapa berani pergi ambil perut unta busuk, pergi lumbuk atas belakang Nabi apabila Nabi sujud sembahyang. Bangkit satu orang menyahut cabaran itu. Dia kata, aku akan buat. Apabila Nabi SAW pergi sembahyang, waktu Nabi sujud, dia bawa perut unta busuk, dia pergi lumbuk atas belikat Nabi SAW. Nabi SAW tahan benda tu. Sahabat-sahabat Nabi yang tengok ni bercinta dalam hati, rasa macam nak pergi tolong, nak pergi buang perut unta busuk ni, tapi tak berani. Sehinggalah Fatimah anak Nabi, apabila orang beritahu dekat dia, dia berlari-lari main, dia ambil, dia buang benda tu, sambil mulut dia marah-marah kepada orang yang buat macam tu pada bapa dia. Bila Nabi SAW bangkit daripada sujud, Nabi SAW doa. Nabi sebut, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali. Nabi kata, ya Allah, musnahkan Quraisy ini. Walhal Quraisy itu bangsa Nabi, tapi melihatkan kepada jahat mereka ni, melihatkan kepada teruknya mereka ni. Nabi dakwah, Nabi ajak elok-elok, Nabi tunjuk akhlak yang tertinggi, tak jadi pengajaran kepada mereka ni. Bahkan mereka buat pula ke Nabi SAW. Tak pernah Nabi doa benda tak elok kepada bangsa sendiri. Tapi hari itu Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, pelingkup buang Quraisy ni. Dalam hadis Muslim diceritakan, kata dia, fashaqqa alaihim izda'a alaihim, qala Ibn Mas'ud, wa kanu yarawna anna da'wa fi dhalika al-balad mustajabah.
Kata Ibnu Mas'ud, dia kata apabila Nabi SAW sebut Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy, dengar ke telinga kafir musyrikin ni, hak jahat hak buat naik Nabi ni, dengar ke telinga mereka, fasyaqqa alaihim, ketak mereka. Walau mereka marah Nabi, tapi dalam hati kecil mereka tahu Nabi ni orang baik. Walaupun mereka benci Nabi, tapi hati kecil mereka, dhamir mereka mengakui bahawa Nabi kalau dia doa bukan sembarang doa. Apatah lagi kata Ibnu Mas'ud, wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal balad mustajabah. Abdullah bin Mas'ud kata sudah menjadi maklum kepada orang-orang Arab Quraisy ini bahawa doa kalau sekiranya diucapkan di bumi Makkah mustajabah, doa itu mustajab. Itu yang takut. Bila Nabi angkat kepala daripada sujud, Nabi kata Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy, mereka takut. Tiba-tiba Nabi SAW sambung doa itu. Nabi kata Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Nabi sebut nama seorang-seorang pula. Nabi kata ya Allah ya Tuhanku binasakan Abu Jahal. Sebut nama Abu Jahal, dengar ketak lutut. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah, wal Walid wa Syaibah wa Umayyah bin Khalaf wa Utbah bin Abi Mu'aid. Nabi sebut nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata di dalam hadis tu, dia kata fawallazi nafsi biyadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah, Tuhan yang nyawaku ada di dalam tangan dia. Laqad ra'aitu allazina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib Badr. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah, sesungguhnya aku bilang nama yang Nabi sebut di dalam doa itu. Nama hak Nabi sebut tu satu-satu mati di dalam perang Badar, dan mayat mereka, bangkai mereka dicampak satu-satu ke dalam lubang besar yang ada di Badar itu. Mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ini ekoran daripada cerita itu. Dia kata qama ala syafatir raki. Nabi berdiri di tepi lubang. Hak 3 hari lepas dilempar mayat-mayat mereka ni. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi sebut nama mereka hak tadi ni. Abu Jahal, Nabi sebut nama satu-satu dengan nama bapa mereka sekali. Nabi sebut. Nabi kata ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Nabi duduk cakap seorang di tepi lubang yang menjadi tempat lungguk mayat-mayat Quraisy yang mati dalam perang Badar ini. Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya kamu sebelum mati kamu taat kepada Allah dan Rasul. Nabi bercakap di tepi lubang tu. Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya hampa dulu Islam dan taat kepada Allah dan Rasul. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nabi kata sesungguhnya kami orang Islam, kami telah pun melihat dan mendapati bahawa apa yang Tuhan kami janji benar belaka. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu kata kepala-kepala kafir musyrikin ini akan mati dalam perang Badar macam yang Allah janji jadi. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi tanya kepada bangkai orang kafir musyrikin ada dalam lubang tu. Nabi kata hampa macam mana? Adakah yang Tuhan hampa
yang hampa percaya kata Tuhan itu janji dekat hampa jadi sungguh. Nabi kata kami orang Islam, Tuhan kami janji jadi. Hampa macam mana? Adakah hak Tuhan hampa janji jadi? Qala, kata Abu Talha, faqala Umar Al-Khattab, dia ada sebelah Nabi. Bila Nabi duk cakap ke mayat orang kafir, duk ada dalam lubang. Bila Nabi duk cakap ke mayat ni, Umar tanya Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan bercakap kepada jasad-jasad, kepada bangkai-bangkai yang tak bernyawa. Umar tanya. Dia pun ni matilah. 3 hari lepas dah kita humban mayat daripada lubang ni. Tuhan bercakap kepada bangkai, kepada mayat, kepada jasad-jasad yang tak bernyawa. Umar tanya kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhu. Nabi jawab kepada Umar Al-Khattab, Nabi kata, tidaklah hampa lebih mendengar cakap aku daripada mereka dah mati ni. Maksudnya apa? Nabi nak habaq kata, kalau hampa kata hampa dengar aku cakap, mereka lebih dengar lagi apa aku cakap. Mayat, bangkai kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya yang ada dalam tu, Nabi kata hak aku cakap tadi ni, hak aku kata kat mereka, alangkah baiknya kalau dulu hampa jadi orang Islam, alangkah baiknya kalau dulu hampa taat Allah, alangkah baiknya kalau dulu hampa taat Rasul. Yang aku kata dekat mereka tadi ni, aku kata kat mereka, adakah Tuhan hampa janji, Tuhan hampa tunai? Tuhan kami orang Islam janji, dia dah tunaikan benda tu semua. Hampa macam mana? Hak aku duk kata tadi, sahabat-sahabat duk dengar. Nabi kata hampa dengar tu, kalau nak lawan dengan mereka hak mati ni dengar, mereka dengar lebih jelas lagi, kata Nabi SAW. Kata Qatadah ni bukan sahabat, dia tabi'in. Dia dalam nak menguraikan hadis ini, Qatadah ni kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, rajin jumpa nama dia. Kalau baca dalam kitab hadis, rajin jumpa nama dia. Qatadah ni siapa? Ulama besar tuan-tuan. Dia ulama mufassir, dia ulama tafsir Quran. Dia masa dulu dia berguru dekat siapa? Dia berguru dekat Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi selepas Abu Hurairah dia. Anas bin Malik yang jadi khadam Nabi 10 tahun, itu guru kepada Qatadah. Tok guru Qatadah ni siapa? Di antaranya Sa'id bin Musayyib. Ini tok guru Qatadah, seorang tabi'in yang cukup terkenal. Sa'id bin Musayyib, ulama hadis. Qatadah ni siapa dia? Qatadah ni satu orang manusia yang otak dia macam mesin fotostat, sehingga akan diriwayatkan Qatadah ini apa dia dengar dia ingat. Ni yang kata Qatadah ni, ulama hebat ni, dia dengar apa pun dia ingat. Sehingga kan guru dia yang kata Sa'id bin Musayyib ni pernah test dia, pernah test ingatan dia. Apa yang Sa'id bin Musayyib mengajar dia, tak ada satu patah perkataan yang dia tak ingat. Sehingga kan Sa'id bin Musayyib kata apa? Dia kata, aku tidak pernah sangka Allah ada mencipta manusia sehebat kamu, kata dia. Tuan, yang kata ulama dulu ni bukan legenda. Qatadah dalam memulai hadis tadi, dia kata apa? Ahyaakumullah. Bangkai-bangkai kafir musyrikin yang dilempar dalam lubang tu, Qatadah kata ahyaakumullah, Tuhan bagi mereka hidup. Hatta asma'akum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman. Kata Qatadah apa?
Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ni hidup. Bukan hidup bangkit nak lari balik ke rumah dah. Hidup dalam erti kata mereka boleh dengar apa yang Nabi kata. Allah buka hijab sehingga mereka boleh dengar suara Nabi, mereka boleh dengar Nabi kata apa walhal mereka mati dah. Sehingga kan mereka boleh dengar taubihan Nabi pelekeh mereka. Nabi pelekeh mereka. Wa tasghiran, mereka boleh dengar Nabi mengecil-ngecilkan mereka. Wa naqimatan, dan mereka boleh dengar pembalasan yang Nabi cerita yang nak kena mereka. Wa hasratan, dan mereka boleh dengar dan mereka boleh jadi menyesal apa yang Nabi kata, boleh menyesaikan mereka. Wa nadaman, dan boleh menyebabkan mereka jadi cukup menyesal, cukup kecewa apabila mereka dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran Tuhan kata, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a iza wallaw mudbirin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta, kamu tak boleh buat orang mati dengar apa yang kamu kata. Wa la tusmi'us summa du'a, kamu Muhammad tidak ada kuasa untuk nak bagi orang pekak dengar apa yang kamu kata. Hadis ni nak beritahu apa dia? Orang mati tak dengar kita kata apa-apa. Ulama yang berpegang mengatakan talqin yang dibuat atas kubur tu mayat tak dengar, ini dalil dia. Satu lagi ayat Quran, Allah berfirman, wa ma yastawil ahya'u walal amwat, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Tuhan kata, innallaha yusmi'u man yasha, Allah boleh bagi siapa yang dia nak dengar. Orang mati tak boleh dengar, tapi dalam kes-kes tertentu Allah boleh bagi orang mati dengar. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur, tapi engkau wahai Muhammad tidak ada kuasa nak bagi orang dalam kubur dengar apa yang orang cakap.